Assalamualaikum. Hai, kali ini kita belajar tentang half-life pula ya. Half-life is the time required for amount of reactant decreases by half of its initial value. Terjemahan dia adalah masa yang diperlukan oleh bahan tindak balas untuk berkurang sebanyak separuh dari jumlah asal. Untuk faham lebih mendalam tentang definition half-life ni, kita tengok analogi Encik Y. Encik Y menyimpan sebanyak RM100,000. Suatu hari yang damai, Encik Y menyertai majlis hari jadi member sekolah dan tidak mengikut SOP. Tak pakai mask, duduk rapat-rapat, lama tak jumpa kan? Tanpa disangka-sangka, Encik Y positif COVID-19 dan terpaksa menggunakan wang simpanan dia. Dalam masa sebulan, habis RM50,000 digunakan untuk tujuan kecemasan. Jadi daripada situasi Encik Y ni, apakah nilai half-life? Cuba pause kejap dan fikir. Daripada definisi, half-life tu melibatkan masa, the time required. Jadi kita kena cari masa untuk nilai sesuatu tu berkurang jadi separuh. Initial concentration dia adalah, dalam situasi ini concentration adalah duit lah, ringgit. Duit dia daripada asal adalah RM100,000 dan half daripada 100,000 tu RM50,000 digunakan untuk tujuan kecemasan. RM50,000 tu digunakan untuk tujuan kecemasan selama sebulan untuk tujuan perubatan. Jadi half-life dia adalah bukan RM50,000, bukan RM100,000, bukan COVID-19, tapi adalah sebulan, iaitu masa duit dia berkurang separuh daripada asal. Sekarang kita cuba fahamkan formula dalam half-life. Dalam silibus awak kena tahu 3 jenis half-life, zero, first and second order. Yang ini adalah simbol kepada half-life. Dan ini kita panggil A0, kita panggil sebagai initial concentration. Manakala K di sini adalah rate constant. Untuk first order, half-life dia ln 2 bahagi dengan rate constant sahaja. Untuk second order, dalam bentuk pecahan 1 per rate constant darab dengan initial concentration. Radium-224 is a radioisotope of radium. If a sample of 1 gram of radium-224 was found to weigh 0.25 gram after 7 days, what is its half-life? Dia dah beritahu radium ni adalah radioisotope. Radioisotope adalah radioaktif lah. Dan radioaktif is always first order. General knowledge ni awak kena tahu bahawa radioaktif ni sentiasa first order. Jadi first order yang inilah. Zero order dan second order ni awak tak perlu ambil tahu. Bila first order awak kena tahu half-life kan? Dan awak kena dapatkan maklumat K. Masalah dia adalah K tak diberi dalam situasi soalan tersebut. Jadi awak kena guna formula integrated rate law. Ini tak payah fikir sebab ini zero order, yang ini second order. Tengok formula yang ini. Jadi ini ada K kan? Awak kena tentukan nilai K menggunakan integrated rate law of first order. Calculation dia adalah begini. Ln A0 AT KT. A0 adalah initial concentration. AT ni maksudnya concentration selepas beberapa ketika. Jadi bila kita substitute, A0 adalah 1 gram, A adalah 0.25 gram. K 7 hari. G cancel kan? Then awak kena tekan kalkulator 1 bagi 0.25. Jadi apabila awak tekan kalkulator 1 bagi 0.25 dapat ln 4. Kena kira yang pecahan tu dulu. Sama dengan K 7 days. Then awak bahagikan ln 4 bahagi 7 dan awak akan dapat 0.198. D kat bawah kan, jadi per day. Dah dapat nilai K, baru kita masukkan dalam formula half-life. Half-life ln 2 bahagi dengan K iaitu 0.198 day.
Jadi nilai half-life selepas awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator sama-sama tahu. 3.5 hari. Ini soalan dia boleh keluar dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama seperti bentuk calculation tadi. Okey, bentuk yang kedua adalah dalam bentuk graph. Awak kena fahamkan graph lah untuk tentukan order of reaction. Kalau zero order, dia punya graph, okey, negatif macam ni, dan bila awak nak tentukan half-life dia tu, awak kena dapatkan concentration asal 10 kan. Bila half-life concentration akan jadi separuh iaitu 5. Lebih kurang kat sini. Okay. Dan dia punya half-life pada concentration separuh iaitu 5 adalah 5. Okay. Okay. Half-life yang kedua adalah separuh daripada 5. 5 tu pula jadi initial concentration. Jadi nilai dia adalah 2.5. Lebih kurang kat sini lah. Okay. Berapa? Kita tarik-tarik. Okay. Di sini. Okay. Di sini. Okay, lebih kurang 7.5. 7.5 kan? Okay, nampak? First half-life. Half-life adalah 5. Ini first half-life. Second half-life adalah 7.5. So, 5 dengan 7.5 beza dia adalah 2.5 kan? 2.5. Separuh daripada 5. Jadi, bila separuh daripada 5, dia adalah zero order. Okay, tak faham, kita tengok yang first order pula. Cari dulu half-life yang pertama dan cari half-life yang kedua. Okay. Initial concentration 10. Jadi, half-life dia, concentration dia adalah 5. 5 adalah dalam 10 lah. Dan second half-life iaitu separuh daripada half-life yang pertama. Separuh daripada 5 iaitu 2.5. 2.5 macam ini. Okay. 25, 10. 20. Jadi beza 10 dengan 20 ni adalah dia tambah 10 kan. Jadi 10 dengan 10 sama tak? Sama kan? Jadi dia adalah first order. Ini dia pertambahan dia sama. Kalau pertambahan dia kurang separuh daripada yang pertama, kita panggil zero order. Ini separuh, dia tambah 2.5. 2.5 adalah separuh daripada yang 5. Itu zero order lah. Kalau second order di 10, okey, separuh 5. Okey, berapa ni? 10 dalam 10 kan. First half life dia adalah 10. Okey, separuh daripada 10 berapa? Okey. Separuh daripada 5 tadi adalah 30. Okey. Bertambah sebanyak berapa ni? Bertambah sebanyak 20. Bertambah sebanyak 2 kali ganda daripada nilai asal. Jadi 2 kali ganda, jadi dia second order. Cara yang mudah untuk ingat graph of half-life ni, kalau zero order, dia punya half-life makin lama makin pendek. First order, dia punya half-life sama je pertambahan dia. 10, 20, 30, 40. Tapi kalau second order, dia punya half-life tu makin lama makin panjang. Double je dia punya half-life dia. Okay. Soalan graph of half-life, soalan akan bagi masa dan juga concentration. Step pertama, kena plot graph, concentration versus time. Kedua, cari first and second half-life. Yang ketiga, kena compare first and second half-life lah. Okay, apabila awak dah plot, graf awak lebih kurang macam ini. Initial concentration dia adalah 180. Jadi, half-life concentration jadi separuh kan. Jadi, dalam 90 area sini. So, kita cari dia punya half-life berapa? 21 minit. Okay, separuh daripada 45, daripada 90 adalah 45 kan. Okay. Jadi kita cari second half-life. Lebih kurang berapa ni? 41, 42, 43 minit. Okay, jadi awak kena compare first and second half-life. Cara compare dia adalah 43 tolak, kita tolak 43 tolak 21. Maksudnya dia bertambah sebanyak 22 minit. Adakah pertambahan dia tu 2 kali ganda daripada 21? Tak, dia lebih kurang 20 lebih. Kalau 2 kali ganda, maksudnya dia bertambah sebanyak 21 tambah sebanyak
40 lebih minit. So, dia bukan second order. Bukan. Adakah dia zero order? Kalau zero order, pertambahan adalah separuh daripada 21 minit, iaitu dia bertambah sebanyak 10 minit. Apabila dia bertambah 10 minit, 21 tambah 10, jadi second half life dia sepatutnya dalam 30 minit macam tu. Tapi tak, dia bertambah lebih kurang sama dengan first order. Ni bukan zero order lah, sebab pertambahan dia tu bukan separuh. Tapi pertambahan dia tu dalam 20 minit juga. Okey, jadi dia adalah first order.